Okey, hari ini saya nak buat penerangan berkenaan dengan enjin misfire. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan enjin misfire? Jadi, kita nak lihat dulu enjin dalam keadaan normal. Jadi, kita hidupkan enjin. Okey, enjin dihidupkan. Ini enjin dalam keadaan normal apabila dihidupkan. Jadi kurang dia punya gegaran, memang amat slow dia punya gegaran yang biasa, dan kita buat eksperimen sedikit. Jadi saya letakkan botol air bateri lah, okey. Botol air bateri di atas enjin di atas enjin kita lihat sedikit saja gegaran yang berlaku pada bahagian air. Kita boleh lihat sedikit saja dia punya riak air dia. Ini adalah untuk bahagian exhaust. Kita lihat macam mana bentuk dia punya exhaust gas keluar. Okey, ini bentuknya, bentuk exhaust gas keluar. Kita lihat gegaran pada kertas. Okey, nampak? Begitu sahaja dia keluar. Ini bentuk gegaran yang terhasil di kertas. Jika berlaku misfire pada enjin, macam mana keadaan dia? Jadi saya nak tunjuklah. Okey, jadi saya tanggalkan satu daripada spark plug kabel untuk jadikan dia misfire. Okay, jadi sekarang enjin dalam keadaan misfire. Jadi kita lihat botol air dah bergegar, Kita lihat dia punya air macam mana. Okey, ini dikatakan sebagai enjin misfire, yang mana sekarang enjin running dengan 3 silinder dan botol air bergegar kuatlah. Dan kita nak lihat macam mana bentuk exhaust gas yang keluar. Lihat macam mana bentuk dia. Okey, nampak? Okey, nampak dia punya wave, dia punya gelombang. Jadi itu yang dimaksudkan dengan enjin misfire, iaitu enjin bergegar dan gelombang exhaust gas yang keluar dia tak smooth, dia kasar. Penyebab terjadinya enjin misfire berkemungkinan melibatkan ignition system dan juga fuel system. Melibatkan ignition system, iaitu berkemungkinan spark plug ataupun spark plug kabel ataupun satu silinder tak berfungsi, tak terbakar. Exhaust gas yang keluar, kita akan dapat bau petrol, bau petrol yang kuat. Sebab kenapa? Sebab petrol yang masuk ke dalam enjin ataupun masuk ke dalam combustion chamber, dia tak dibakar dan dia akan ditendang keluar ikut exhaust gas. Okey, exhaust gas yang keluar tak berbau apa-apa pun, bau macam biasa aja. Berkemungkinan disebabkan oleh fuel system. Dan kalau kita lihat ini EFI, iaitu electronic fuel injection, berkemungkinan salah satu injektor mungkin tak bekerja. Okey, salah satu injektor mungkin tak bekerja, di mana dia tak spray masuk fuel ke dalam combustion chamber. Jadi combustion chamber tersebut tiada fuel. Jadi enjin akan misfire. Okey, enjin akan berlakunya keadaan misfire, yang mana enjin bergegar tetapi exhaust gas tak hasilkan bau petrol. Jadi macam mana kita nak trace silinder mana satu yang bermasalah, silinder mana satu yang menyebabkan misfire? Okey, jom kita lihat. Dalam keadaan enjin dihidupkan, jadi kita kena tanggalkan spark plug kabel satu demi satu. Okey, apabila kita tanggalkan spark plug kabel, jika kita tanggalkan spark plug kabel dan enjin tersebut mati, bermaksud silinder tersebut dalam keadaan baik. Tetapi jika kita tanggalkan spark plug kabel, enjin masih lagi hidup dan sama sahaja gegaran dia, itu menunjukkan dia punya bahagian silinder bermasalah. Jadi kita cuba tanggalkan tanggalkan satu demi satu. Okey, kita cuba tanggalkan yang nombor 1.
Nak tanggal ni hati-hati sikit sebab dia punya voltage agak tinggi, lebih kurang dalam 20,000 watt, 20,000 volt. So kita kena hati-hatilah, takut dia lompat ke tangan. Okey. Nampak gegaran dia dalam keadaan yang sama. Okey, mati. Bermaksud bermaksud sekarang ni nombor 2, silinder nombor 2, nombor 1, nombor 2, nombor 2 okey. Nombor 1 tadi kita cabut, tiada apa-apa pun yang berlaku. Kita suspek nombor 1. Nombor 2 okey. Kita nak tanggalkan nombor 3. Kita hidupkan enjin terlebih dahulu. Sekarang kita cuba tanggalkan nombor 3. Mati ke tak mati? Okey. Enjin mati. Okey, enjin mati. Jadi nombor 2, nombor 3 dalam keadaan okey lah. Dia punya ignition systemnya untuk apinya okey. Jadi kita nak tanggalkan nombor 4 yang terakhir. Jadi kita tanggalkan yang terakhir, nombor 4. Kita lihat enjin mati ke tak mati. Okey, enjin dalam keadaan yang sama. Jadi kita boleh nyatakan yang silinder nombor 1 dan silinder nombor 4 bermasalah, di mana silinder 1 dan silinder 4 yang menyebabkan berlakunya misfire. Okey. Tengok, tak ada apa-apa. Jadi macam mana kita nak check sama ada spark plug ataupun spark plug kabel. Jadi kita perlukan screwdriver, Phillips, dan kita tanggalkan kita tanggalkan sebegini dan kita masukkan ke dalam, sentuhkan dengan dia punya terminal, kemudian kita rapatkan kepada bahagian besi lah, macam ni. Jangan pegang sini jangan pegang sini, jangan pegang sini, kita pegang pada bahagian penebat. Okey, pegang pada bahagian penebat dan jangan sentuh direct jangan sentuh, kita just rapatkan dan mesti ada gap. Dan kita akan hidupkan enjin. Apabila kita hidupkan enjin, sepatutnya kalau dalam keadaan baik, dia akan hasilkan lompatan arus, current akan melompat. Current akan melompat. Jika current melompat, menunjukkan yang dia punya coil dan menunjukkan dia punya kabel okey, dan berkemungkinan besar dia punya spark plug dah rosak lah. Tapi jika tiada api di sini, api tak lompat, kita suspek coil dan juga kita suspek dia punya kabel. Okey. Okey, jadi itu permasalahan yang berkaitan dengan kita panggil sebagai engine misfire, di mana satu silinder atau dua silinder tak bekerja, menyebabkan enjin bergegar dengan sangat kuat, tak seperti keadaan biasa. Jadi bila bergegar macam tu, okey, kita boleh menyatakan berkemungkinan berlakunya misfire. Jadi apabila berlakunya misfire, macam mana kita nak confirm dia benar-benar misfire ataupun mungkin engine mounting pecah. Engine mounting pecah pun boleh juga bergegar macam tu. Jadi kita nak confirm misfire ataupun engine mounting pecah. Jadi jika nak tahu misfire tak misfire, okey, kita boleh rujuklah yang penerangan yang saya buat sebentar tadi. Kita check dia punya exhaust gas. Okey, macam mana exhaust gas tu keluar. Jadi bentuk exhaust gas keluar, kita dah boleh tahu sama ada engine tu misfire ataupun tak. Jadi dah berlaku misfire, macam mana cara ataupun kaedah untuk atasi masalah misfire tersebut. Okey, yang ini panjang sikit lah nak bercerita kan, sebab dia tak mudah lah. Jadi misfire tadi kita boleh nyatakan berkemungkinan diakibatkan oleh ignition system dan juga boleh disebabkan oleh fuel system. Jika melibatkan ignition system, mudah sikit lah kan, mudah sikit sebab kita boleh check one by one, cabut satu demi satu and then check dengan menggunakan screwdriver dan sebagainya lah.
Tapi melibatkan fuel ni dia agak leceh, kan, dia agak leceh. Kita boleh kenal pasti kita boleh kenal pasti mana silinder yang bermasalah. Tapi nak check dia punya injector tu, nak check dia punya fuel keluar tu leceh lah sikit sebab kita kena buka dia punya fuel rail dan kita kena cabut injector dia. Dan cabut injector dia, kita kena check pula injector dia lah. Kita check injector dia, biasanya kita gunakan bateri dan direct sambung lah sebab dia ada dua terminal. So kita direct sambung, kita lihat injector dia berfungsi tak berfungsi. Kadang-kadang injector tersumbat pun boleh berlaku. Macam kereta saya sendiri ni lah, dulu pernah berlakunya misfire, dan apabila kita check dia punya injector, empat injector spray, memang ada spray, tapi satu injector spray dia tak cantik, yang mana spray dia bukan dalam bentuk kabus, tapi dia spray dalam bentuk orang kata macam pancutan berterusan. Dia kita boleh lihat dia macam bertali, bukan berkabus. Okey, bertali bukan berkabus. Apabila dia spray dalam bentuk bertali, pembakaran tak cantik, menyebabkan misfire. Jadi saya kena cuci keempat-empat injektor untuk bagi dia spray dalam bentuk kabus. Dan alhamdulillah selepas cuci keempat-empat injektor dan apabila saya pasang semula kepada kereta, enjin dapat berfungsi dengan baik, tiada lagi misfire.